pada 12 Oktober 1972, satu pasukan rugby dari Uruguay sedang dalam penerbangan bersama rakan-rakan sekelas dan ahli keluarga diorang ke perlawanan menentang pasukan rugby Inggeris di Santiago, Chile. Tapi pesawat diorang ni terhempas di pergunungan Andes. So, dari 45 orang yang berada dalam pesawat ketika itu, hanya 33 orang sahaja yang masih hidup. Pada malam pertama diorang di pergunungan Andes tu, 5 orang lagi meninggal dunia. Jadi baki 28 orang tu, diorang protect diri diorang dengan duduk dalam badan pesawat yang masih tinggal. So, diorang yang masih hidup ni kekurangan bekalan perubatan tau, sebab ramai sangat yang cedera disebabkan oleh impact terhempas tu. And kemudian pakaian diorang yang sesuai dengan cuaca yang ekstrim. Dan seterusnya yang paling penting, makanan. Diorang hanya berbekalkan 8 batang coklat, 1 tin kacang almond, beberapa biji kurma, gula-gula dan beberapa botol wine. So, diorang kena bahagikan makanan yang diorang ada ni kepada jumlah yang kecil untuk dibahagikan kepada 28 orang. And makanan diorang ni lah akan dijadikan bekalan untuk diorang bertahan selama yang boleh. Tapi disebabkan dekat pegunungan Andes tu memang tak ada langsung tumbuh-tumbuhan yang hidup ataupun binatang yang lalu lalang kat situ. So, makanan diorang habis dalam masa seminggu je. Diorang dah cuba untuk koyakkan tempat duduk and makan kapas dalam tempat duduk tu. Tapi lepas diorang makan, diorang jatuh sakit. So, lepas dah tengok 8 hari tak ada siapa pun yang berjaya selamatkan diorang, diorang pun buat satu keputusan ngeri, iaitu kalau diorang mati, yang masih hidup tu boleh makan badan diorang untuk survive. Dan beberapa hari selepas tu, ramailah yang mati disebabkan oleh kelaparan. So, diorang yang masih hidup ni dah terlampau desperate sebab dah terlalu lapar. Jadi diorang pun decide untuk start makan badan kawan-kawan diorang yang dah mati tu. Keputusan ni bukanlah diorang buat sekelip mata je, sebab dalam kalangan mayat-mayat yang mati tu adalah rakan sekelas diorang, rakan baik diorang, and yang paling sedih, adik-beradik diorang sendiri. So, salah seorang daripada diorang yang bernama Roberto Canessa, dia ambil sekeping kaca yang dah pecah daripada pesawat tu digunakan sebagai alat pemotong daging. So, dia pun tunjukkanlah cara macam mana dia telan keping daging beku daripada badan mayat tu. So, kawan-kawan dia yang dah tengok tadi tu pun try lah makan, ikut cara dia makan daging beku tu kan. So, selepas beberapa hari tu pun lebih ramai yang survive disebabkan oleh makan daging-daging mayat tu. Pada awalnya memang ramai yang memberontak sebab yalah, benda ni macam bercanggah dengan moral diorang kan. And diorang hanya mampu makan kulit, otot dan lemak daripada badan mayat tu sahaja. So, bila dah lama kelamaan, daging tu dah berkurangan, diorang terpaksa pula makan organ dalaman badan mayat tu, macam paru-paru, hati dan juga otak mayat tu sendiri. So, mula-mula tu memang diorang susah sangat untuk makan daging mayat-mayat ni. Tapi bila diorang dah tak tahan, berlapar lama sangat, diorang pun sedar yang itu je satu-satunya cara untuk diorang survive. So, akhirnya baki penumpang yang masih hidup tu pun berjaya diselamatkan selepas 72 hari diorang spend dekat pergunungan Andes. So, kalau korang nak tahu lebih lanjut tentang apa yang terjadi kepada pesawat yang terhempas tu, korang bolehlah tonton filem adaptasi daripada kisah benar ni yang bertajuk Alive 1993.